Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri. Wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Yang berusaha Tuan Pengurusi Majlis, sahabat saya Saudara Mahdi, yang saya hormati lagi kasihi, yang di-Ketua PAS Kawasan Saudara Fazil Azmi Nazri, yang saya kasih juga yang berhormat Datuk Dr. Haji Ismail Muttalib, Ahli Parlimen Maran, yang saya kasihi Fadil Ustaz Mujibur Rahman Ishak Timbalan, yang di-Pertua PAS Kawasan Maran, yang dulunya datang daripada Temeloh. Saya dengan dia ni sama-sama dalam Dewan Pemuda PAS Kawasan Temeloh dulu-dulu. Kami pernah lah bersama, dan dia dengan abang dia Fadil Ustaz Johari Ishak, kami sama-sama dalam Dewan Pemuda PAS Kawasan Temeloh. Kemudian dia berhijrah kerana mendapat jodoh di Maran. Dia berhijrah ke Maran, dan rezeki dia untuk menjadi yang berhormat di Dun Cenoh. Siapa sangka tuan-tuan? Cenoh ni kalau dulu-dulu biru pekat tak? Betul tak? Tiba-tiba Ustaz Mujib pergi ke Cenoh, habis orang Cenoh jadi hijau belaka. Jadi Alhamdulillah, suatu perkembangan yang cukup baik. Seterusnya seluruh pimpinan, termasuk sahabat saya daripada perantau Pahang, Saudi yang datang daripada Bangi. Beliau ni anak kelahiran Kuala Lipis, tapi menetap di Bangi, seorang juga yang terlibat dalam bidang teknikal, dan dia ini begitu istiqamah membantu PAS Pahang di mana-mana. Dan malam ini dia turun untuk bersama-sama dengan kita dalam ceramah di Jengka 2 ini. Seterusnya ibu-ibu, ayah-ayah yang saya hormati sekalian, termasuklah pasukan keselamatan yang ada bersama-sama dengan kita bagi memastikan ceramah kita ini berjalan dengan baik. Dan juga seorang anak muda sahabat saya ni, Saudara Salman Al-Farisi. Saya tengok ke dia ni, saya kena sebut nama dia. Sebab apa tuan-tuan? Sebab dia begitu terkenal mutakhir ini, dan kadang-kala menjadi bahan kemarahan daripada kumpulan dari belah sana. Banyak cuitan-cuitan dia di media sosial dan sebagainya, yang kadang-kala orang rasa tak selesa dengan dia kan. Tapi kita tak ada masalah. Kemudian berita terbaru tentang dia, ada orang main di media sosial, dia kata Salman ni tak nak dah kepas, kata dia. Jadi saya pun pelik, bukan saya pelik, saya risau lah kan. Saya risau, saya tengok seorang anak muda yang cukup berpotensi, buat kerja jamaah dengan baik. Tiba-tiba saya baca berita di media sosial, Salman merajuk dengan PAS. Tapi malam ni terbukti dia tak merajuk, Alhamdulillah. Jadi kita gembira sebenarnya, kerana kita nak anak-anak muda yang seperti ini bersama dengan kita. Gelombang dalam perjuangan PAS ini memang pelbagai. Kita akan hadapi pelbagai cabaran dalam kerja perjuangan kita, tapi dalam cabaran itulah kita kena melaksanakan tugas kita dengan cara yang terbaik, insya-Allah. Seterusnya semua hadirin yang saya hormati sekalian, dan Alhamdulillah pada malam ini kita dapat bersama-sama di Jengka 2. Agaknya ini kali pertama saya sampai di Jengka 2. Dan saya dimaklumkan tadi kita ceramah pada malam ini di sebuah rumah berhampiran dengan rumah almarhum Ustaz Manah. Saya biasa dengar nama Ustaz Manah ni, walaupun tak biasa sangat dengan dia, tapi biasa dengar nama dia kerana dia ni adalah seorang yang berjasa kepada PAS Pahang, terutamanya PAS Marat. Berjasanya dia ni tuan-tuan kenapa? Kerana zaman dulu orang tak nak ke PAS ni. Tak macam hari ni semua orang nak ke PAS. Tapi dia daripada awal lagi dah dia nak ke PAS. Dan dialah yang saya difahamkan menyiapkan pasti yang ada depan kita hari ini. Di kawasan rumah dia lah, dia telah berkorban untuk memajukan perjuangan PAS. Jadi Alhamdulillah, hasil daripada pengorbanan dia itu kita boleh nampak hari ini bagaimana PAS berkembang dengan cukup baik di Jengka 2 ini sendiri, di kawasan Maran dan di seluruh negeri Pahang. Alhamdulillah. Tuan-tuan, malam ini kita berceramah pada malam 5 Muharram. Betul saya? 5 Muharram. Muharram ini 10 awal Muharram ini antara
hari-hari ataupun bulan yang mulia di sisi Allah Ta'ala. Dia 10 awal Zulhijjah, 10 awal Muharram, 10 akhir Ramadan. Ini 3 kali 10 ini adalah hari-hari yang istimewa di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semoga kita mengambil keistimewaan ini untuk kita meningkatkan amal ibadah kita dan juga kita meningkatkan kerja-kerja perjuangan kita di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan, hadirin hadirat, ibu ayah, pimpinan yang saya kasih sekalian, saya pun sebenarnya tak sangka malam ni. Biasanya saya ceramah ni sebagai ceramah sekunder ataupun ceramah kedua, ketiga. Malam ni saya kena jadi penceramah utama. Jadi bila tadi kena penceramah utama ni, dia macam lain macam sikit rasanya kan. Sebab di hadapan saya ni semua orang-orang yang berpengalaman belaka. Kalau nak kira dari sudut pengalaman masing-masing, Datuk Dr. Haji Ismail Muttalib ini dia dah 5 penggal jadi ahli parlimen. Sebab itu dia entok meja pecah meja parlimen. Kan tuan-tuan? Lepas tu yang ada di depan saya ni yang berhormat ada Luik. 2 penggal dah jadi adun. Ustaz Mujib 2 penggal jadi adun. Saya baru sepenggal je jadi adun. Itu pun menang di Kuala Semantan. Alhamdulillah Allah Ta'ala diuji saya dengan kemenangan. Tuan-tuan, untuk berhadapan dengan pilihan raya ke-16 ni sebenarnya rakyat Malaysia sudah tidak mempunyai pilihan yang lain. Pilihan yang ada di hadapan kita bersama adalah untuk memberikan undi, menyokong Parti Islam se-Malaysia PAS Perikatan Nasional. Cuma 2-3 hari ni ada gelombang-gelombang yang kita hadapi untuk kita perkukuhkan kembali Perikatan Nasional kita ni. Tuan-tuan, kita ni dah ada dekat dah nak pilihan raya barangkali. Barangkalilah. Sebab tiba-tiba Johor yang tak ada angin, tak ada hujan. Johor ni bukannya, kalau kira dari segi putaran, tempoh matang, Dun Johor ni dia belum lagi. Dia boleh bertahan sampai bulan April tahun depan. Bulan 4 tahun 2027. Tetapi tiba-tiba Menteri Besar Johor, Kerajaan Negeri Johor, tak tahulah betul ke tidak, katanya dalam makluman yang sampai telinga kita, cerita-cerita yang bawa di angin ni mengatakan bahawa Menteri Besar Johor ni dia bubar Dewan Undangan Negeri Johor tanpa restu daripada Presiden UMNO. Betul ke tak? Saya tak tahu, Datuk Seri. Itu cerita orang khabar, Datuk Seri kan? Itu cerita yang diberitahukan kepada kita. Tetapi kita pun tak berapa faham. Bila kita menilai suasana di Johor ni, kita tidak berapa faham kenapa dia bubarkan Dewan Undangan Negeri Johor. Sebab UMNO Barisan Nasional memerintah Johor ni dengan 2/3 majoriti secara solid sebagai UMNO Barisan Nasional Negeri Johor. Dia tidak memerlukan kepada bantuan daripada orang lain. Hatta dia mengisytiharkan bahawa kerajaan Negeri Johor ini adalah kerajaan UMNO Barisan Nasional, bukan kerajaan perpaduan. Dia tak lantik wakil-wakil daripada parti-parti dalam kerajaan perpaduan sebagai esko kerajaan negeri, sebagai wakil-wakil daripada parti-parti gabungan di peringkat persekutuan ini sebagai wakil dalam kerajaan negeri Johor, tak ada. Tapi dia adalah solid kerajaan UMNO Barisan Nasional. Tapi dalam keadaan solid itu, tiba-tiba dia bubarkan Dewan Undangan Negeri Johor. Ini perkara yang kita tak boleh nak fikir. Tapi daripada analisa yang dibuat oleh pemerhati politik, media sosial dan sebagainya, agaknya lah Johor ini dia mengadakan pilihan raya ni. Kenapa tuan-tuan? Kerana dia nak test kekuatan UMNO. Di sinilah dia nak betul-betul uji kekuatan UMNO sebagai sebuah parti yang tidak ada kebergantungan dengan kerajaan perpaduan. Tapi tuan-tuan, kita doa juga. Mudah-mudahan Negeri Pahang ni dia gitu juga. Sebab UMNO ni kuat juga di Pahang. Jadi kalau boleh mungkin barangkali UMNO di Pahang ni juga dia putuskan hubungan dia dengan kawan-kawan dia daripada kerajaan perpaduan. Kita nak tengok ke negara. Sebab dia kabur di Johor, dia tak ada hubungan dengan DAP, dia tak ada hubungan dengan PKR, tak ada. Dia adalah UMNO yang tulen, yang mentadbir negeri Johor. Jadi kita nak tengok juga ketulinan itu, kalau boleh dia bawa ke Negeri Pahang. Kalau ada wakil-wakil daripada kawan-kawan kita daripada UMNO yang datang ke ceramah kita pada malam, mungkin dia boleh bisik-bisik lah ke Tok Wan kan. Maknanya kalau boleh di Pahang ni putuskan hubungan dengan DAP,
maka Pahang ini bukan amdak. Itu yang kita nak minta kepada kerajaan negeri Pahang mudah-mudahan. Dan insya-Allah ini keadaan di Johor. Kemudian dia berjangkit pula ke Negeri Sembilan. Negeri Sembilan ni pun gitu juga. Oleh kerana kemelut yang tidak berkesudahan. Kemelut ini melibatkan raja. Melibatkan yang tuan negeri. Kita bab bahagian raja ni kita tak campur. Tapi kesan daripada kemelut kerana perebutan kuasa ini menyebabkan kerajaan Negeri Sembilan berhadapan dengan kebuntuan dan akhirnya membubarkan Dewan Undangan Negeri Sembilan. Kemudian yang menjadi sedikit kehairanan kepada rakyat Malaysia, termasuklah kepada DAP, parti yang paling kanan dalam kerajaan perpaduan. Kenapa saya sebut DAP paling kanan, tuan-tuan? Tuan-tuan tahu sebab apa? Sebab jumlah ahli parlimen paling ramai di dalam kerajaan perpaduan, dalam kerajaan yang merentah Malaysia pada hari ini, sebenarnya adalah ahli parlimen daripada DAP. Betul tak, tuan-tuan? Sebab itulah dasar negara kita hari ini dalam banyak keadaan sepertinya ditentukan oleh aliran apa yang telah ditetapkan oleh DAP. Kita tak boleh marah kepada orang Cina. Kita tak boleh marah kepada DAP. Sebab memang perjuangan dia untuk menegakkan hak-hak yang memberi keuntungan dan kepentingan kepada bangsa dia. Memang dah perjuangan dia, kita nak marah macam mana ke dia? Kita ni yang jadi masalahnya. Kenapa kita sebahagian daripada orang Melayu Islam yang ada dalam negara kita ini boleh pula membontot DAP? Ini yang jadi masalah, tuan-tuan. Bukan masalah kepada DAP, masalah kepada kita. Contoh, di negeri Pahang Darul Makmur ni, masa mula-mula kita menang dulu, awal-awal pembentukan kerajaan, terbuka jalan untuk UMNO Pahang menubuhkan kerajaan bersama-sama dengan kita. Nampak tak? Tapi dah, masa itu kita seri kursi DUN. Kursi DUN kita 17, kursi DUN UMNO Barisan Nasional 17. Maka kalau tak ada dokongan daripada kelompok yang lain, kita seri dan mana-mana parti politik tak boleh bentuk kerajaan negeri. Tapi akhirnya, kerajaan negeri Pahang, Tok Wan, dia memilih untuk bekerjasama dengan siapa, tuan-tuan? Dia pilih untuk bekerjasama dengan DAP. Tapi bila kita gelar dia amdak, dia marah. Ini masalah yang berlaku, tuan-tuan. Jadi, inilah yang kita harapkan supaya apa yang berlaku di Johor itu sebenarnya adalah suatu semangat yang tulen daripada rakan-rakan kita UMNO yang sebenarnya, yang hakikinya. Dan mudah-mudahan menjelang pilihan raya ke-16 nanti, kita akan lihat suatu sinar baru. Orang Melayu Islam ini boleh bekerja sama sebagai Melayu Islam dalam negara kita untuk kembali mengukuhkan kuasa politik Melayu Islam dalam negara kita. Kita nak tak, tuan-tuan? Memang kita nak. Ini yang kita tunggu-tunggu. Jadi sekarang ni, tuan-tuan, kita dah sampai dah musim nak berpilihan raya. Agaknya Johor dah bubar. Dia jarang-jarang ceramah ni macam tu lah. Dia batuk, tuan-tuan. Lepas tu tuan rumah pula dia tak sediakan air kayaknya. Patut dia letak cawan tepi, dia letak air sikit kan. Jadi dia cerah lah sikit, dia tidak lah. Tapi tak apa, saya khabarkan dia letak lah. InsyaAllah. Jadi tuan-tuan, kita ni gamuk-gamuknya dekat dah kita nak berhadapan dengan pilihan raya. Johor dah bubar, Negeri Sembilan dah bubar, dan lepas ini nak tak nak, Melaka juga akan sampai tempoh dia akan bubar. Tapi yang menjadi satu kepelikan sikit, sekali lagi saya nak cerita. Tiba-tiba pilihan raya Johor dan Negeri Sembilan ni dia tak berlaku serentak, tuan-tuan. Ngapa dia berlaku asing-asing? Sedangkan bubarnya hampir sama. Dan kerajaan selalu menyebut kepada kita kos untuk mengadakan pilihan raya ni bukannya kecil. Kos untuk mengadakan pilihan raya ni besar dan memerlukan suatu pembiayaan yang sangat besar dan memberikan kesan keuangan kepada kerajaan. Dalam keadaan kerajaan juga berhadapan dengan masalah keuangan negara yang besar pada hari ini. Cerita keuangan ni nanti kita cerita di belakang. Besar masalah dia, tuan-tuan. Tapi tiba-tiba pilihan raya ni boleh pula diadakan secara berasingan. Kita tak tahu sebenarnya tangan-tangan yang mana
yang duduk mengawal Suruhanjaya Pilihan Raya ini. Sehingga orang-orang akademik pun, kalau saya pernah tengok lepas saja bubar dan selepas saja penetapan oleh SPR, dia buat mesyuarat dan dia tetapkan tarikh-tarikh pilihan raya. Di Johor akan berlaku pada 11 hari bulan Julai. 11 hari bulan Julai mengundi kan. Sedangkan di Negeri Sembilan 1 hari bulan Ogos. Nampak tak beza tu tempoh hari mengundi dia. Jadi ada ulasan yang pelbagai. Termasuklah di kalangan ahli-ahli akademik. Dia kata kita pun heran. Kenapa kerajaan hari ini mengadakan pilihan raya secara berasingan antara Negeri Sembilan dan Johor yang sudah tentunya memberikan kesan ataupun impak kewangan yang cukup besar kepada kerajaan. Bukan impak kewangan saja tuan-tuan. Bila buat pilihan raya ni banyak benda. Parti-parti politik terpaksa mengerah dia punya jentera dia. Orang ramai juga terpaksa mengikuti perkembangan politik, leka, meninggalkan kerja, kempen ke sana, kempen ke sini. Duit pun banyak dihabiskan untuk berkempen. Jadi ini masalah-masalah rentetan daripada pilihan raya yang tak berkesudahan ini. Dan kalau ini terus berlaku tuan-tuan, tak mustahil bahawa kecenderungan ini akan berlaku pula lepas itu Melaka bubar secara berasingan. Negeri-negeri lain pula dia akan bubar secara berasingan. Maka tak sudahlah kita dengan kerja politik dan kerja pilihan raya. Untung tak untung tuan-tuan? Tak untung. Sebab kita tak fikir ke benda lain. Kita fikir politik, fikir pilihan raya. Sedangkan sepatutnya selesai pilihan raya, kerajaan ini dia perlu berusaha dan berfikir untuk bagaimana memberikan khidmat yang terbaik kepada rakyat. Memajukan negara dan menyusun pembangunan negara secara yang terbaik. Bukan kerja dia hari-hari untuk berkempen mempengaruhi rakyat untuk memberikan sokongan kepada mereka. Macam hak PMX buat hari ni. Macam dia tu dah jadi Perdana Menteri. Tapi kalau kita tengok dia bercakap dalam TV, tengok dia bercakap di mana, macam dia tu kempen pilihan raya bila hari. Cakap terjerit-jerit, tersombong nak tekau. Ini masalahnya tuan-tuan. Sedangkan sebenarnya bila kita selesai pilihan raya, sepatutnya selaku kepimpinan negara, kita perlu menyusun negeri dan negara kita bagaimana untuk kita memberikan khidmat terbaik kepada rakyat, menyusun balik semula, menyelaraskan pengurusan dan pembangunan negara ke arah memberikan yang terbaik buat rakyat selepas pilihan raya berlaku. Tapi ini tak, pilihan raya berlaku secara staggered. Adalah ulasan yang berbagai. Katanya di Johor tu dia adakan tengah-tengah bulan. Sebab apa? Sebab hanya nak supaya yang turun mengundi di Johor ni adalah pengundi-pengundi tradisi yang ada di kampung-kampung. Siapa dia pengundi-pengundi tradisi yang ada di kampung-kampung ni? Ngundi siapa agaknya tuan-tuan? Ngundi siapa? Ngundi UMNO. Maknanya sengaja dibuat begitu supaya UMNO terus mengekalkan penguasaan di negeri Johor. Semacamnya begitu. Ini analisis daripada termasuklah orang-orang akademik yang mengatakan demikian. Kenapa berlaku pilihan raya tengah-tengah bulan? Ketika orang dah habis duit. Anak-anak muda yang berada di luar PH ni pula tuan-tuan, kebanyakan sokongan dia datang daripada mana? Datang daripada anak-anak muda, terutamanya orang bukan Melayu yang bekerja di luar satu-satu negeri. Kalau di Johor, di luar daripada Johor. Dia kerja di Singapura, kerja di Kuala Lumpur, kerja di Ipoh. Jadi bila 11 hari bulan ni tuan-tuan, duit dah habis. Nak balik untuk mengundi, kocek dah nipis. Jadi ini masalah tuan-tuan. Kemudian berlaku pula di Negeri Sembilan sebaliknya. Mengundi di Negeri Sembilan pada 1 hari bulan 8. 1 hari bulan 8 ni ketika orang banyak duit lagi. Baru lepas dapat gaji kan. Jadi Negeri Sembilan nanti kadar mengundinya mungkin akan tinggi. Dan pengundi-pengundi daripada luar akan banyak balik ke Negeri Sembilan. Ini pula akan memberikan gambaran siapa yang untung. PH, DAP yang untung. Sebab ramai pengundi-pengundi daripada luar akan balik mengundi di Negeri Sembilan. Ini corak-corak yang menjadi perhatian daripada penganalisis politik, pemimpin-pemimpin politik dalam negara kita. Sebab itu kalau boleh tuan-tuan, penetapan tarikh pilihan raya, tempoh pilihan raya ni, kalau boleh kita buat macam negara maju tuan-tuan. Sebelum lagi habis penggai ni, kita dah tentukan pilihan raya ni akan berlaku tempohnya bila.
Contohnya tahun depan 5 tahun lagi akan berlaku pada berapa hari bulan, di mana bila masa, bila hari mengundinya, bila mengundi awalnya, bila tempoh kempennya, supaya apa? Supaya rakyat dia tak payahlah mikir sama bila lah nak pilihan raya, bila lah nak pilihan raya. Pemimpin pula dia manipulasi pemikiran rakyat dengan tarikh-tarikh pilihan raya, esok pilihan raya, lusa pilihan raya. Jadi orang ramai ni dia tak ada kerja lain, kerja berpolitik, kerja pilihan raya. Lalu dalam media sosial kita, anak-anak muda kita, orang ramai kita, bila hari kerjanya berlawan berkenaan dengan pilihan raya. Bukan berlawan bagaimana untuk kita berfikir, membangun dan memajukan negara kita. Ini yang antara aspek yang memerlukan penambahbaikan dalam kerja-kerja pilihan raya di negara kita. Baik, tuan-tuan, kita sentuh tentang Perikatan Nasional pula, tuan-tuan. Hari ini kita kata PAS Perikatan Nasional ni nak menang di Malaysia. Betul tak, tuan-tuan? Dan tak ada dah kelompok parti yang kita lihat lebih baik daripada PAS ni. Tuan-tuan, PAS ni belum pernah lagi diberi amanah sebagai Perdana Menteri di Malaysia. Walaupun kita pernah berada di dalam kerajaan beberapa kali, dulu zaman Tun Razak jadi Perdana Menteri pun kita pernah dijemput jadi kerajaan. Antara jasa kita yang besar bila kita berada dalam kerajaan masa itu, Datuk Asri Haji Muda. Tuan-tuan ingat tak lagi? Datuk Asri ni adalah Menteri Kemajuan Tanah dan Wilayah. Datuk Asri inilah yang menaungi felda-felda di seluruh negara. Sebenarnya felda ni sikit sebanyak mempunyai jasa daripada pemimpin PAS yang membentuk bagaimana felda ini untuk diduduki oleh orang-orang Melayu di seluruh negara dalam suatu penempatan yang tersusun. Ada jasa PAS di situ. Itu satu ketika. Kemudian PAS terkeluar daripada kerajaan. Kemudian PAS juga pernah jadi kerajaan bersama dengan Perikatan Nasional 33 bulan. Tetapi PAS ni dia belum lagi pernah diberi amanah menjadi pemimpin nombor 1 negara. Menjadi Perdana Menteri dalam negara kita Malaysia untuk menunjukkan kebolehan sebenar dasar-dasar yang dibawa oleh PAS untuk memastikan negara kita ini berada pada suatu tahap yang terbaik, insya-Allah. Jadi inilah yang kita dengar cerita tadi. Datuk Dr. Ismail kita sebut tentang pengharapan daripada rakyat terhadap PAS sangat tinggi. Saya juga sangat yakin, tuan-tuan, bahawa insya-Allah pada kali ini kita harap cerita-cerita ini menjadi suatu kebenaran. Kita pun dengar bagaimana katanya laporan-laporan daripada risikan-risikan pihak-pihak berkuasa yang ada dalam negara yang memberikan laporan kepada pihak berkuasa, katanya di negeri Pahang ini memang kedudukannya kalau dibuat pilihan raya pada masa sekarang ni, yang akan mengambil alih teraju kerajaan negeri Pahang ini adalah PAS Perikatan Nasional, tuan-tuan. Ini keadaan yang ada. Sebab itu kita sangat positif dengan situasi yang ada. Cuma suatu ada masalah sikit pada kita ni, bila Perikatan Nasional ni kita lihat sepertinya ada masalah. Saya tak nak mengulas sangat benda ni. Sebab kebetulan pula kita berada ceramah pada malam ini ni di Dun Kuala Sentul. Saya dipahamkan. Saya tak, mula-mula saya dijemput ceramah tu, saya tak pasti sangat. Yang ke-20 ni duduk dalam Kuala Sentul. Rupanya, yang kedua ni duduk dalam Kuala Sentul. Rupanya yang kedua ni duduk dalam Kuala Sentul, tuan-tuan. Jadi Kuala Sentul ni antara kerusi yang dimenangi oleh sahabat kita daripada Parti Bersatu dalam pilihan raya yang lepas. Dan kebetulan pula Adun Bersatu di Kuala Sentul ni sahabat saya. Dia ni satu sekolah dengan saya. Junior saya di Sekolah Menengah Abu Bakar Temeluk, ABS Temeluk. Dia junior setahun je pada saya. Kamu sempatlah berodor masa sekolah dulu. Tapi dia orang cerdik. Dia belajar sambung sampai ke luar negara, ke England, kata orang tua-tua dulu kan. Jadi, tetapi hari ini dia kekal dalam Bersatu. Jadi kita doakan, tuan-tuan, supaya Perikatan Nasional ni akhirnya walaupun dalam kemeluk yang bagaimanapun, dia akan mencapai suatu persefahaman di akhirnya untuk kita terus hidup dan duduk sebagai Perikatan Nasional, sebuah ketumbukan yang boleh mencabar kekuasaan PHDAP dalam pilihan raya ke-16 yang akan datang. Tuan-tuan, insya-Allah ini kita doakan. Saya nak sebut gini je. Saya ni sebagai kepimpinan PAS negeri dan saya duduk juga dalam kepimpinan Perikatan Nasional negeri. Kenapa keadaan ini berlaku? Saya nak cerita sikit dengan tuan-tuan supaya tuan-tuan ada kefahaman sikit.
kita di pihak PAS ni sebenarnya semasa Perikatan Nasional diterajui oleh abah kita, Tan Sri Muhyiddin Yassin. Kita kadang-kala tertanya-tanya kerana sepertinya tidak ada direction, tidak ada pengarahan kerja, tidak ada kaedah-kaedah kerja yang diperturunkan ke bawah untuk kita sampaikan kepada rakyat bagi memperkukuhkan Perikatan Nasional. Ini masalah yang kita rasa. Tapi PAS pada peringkat awalnya kita tak kisah sangat. Kita biar aja kerana kita sayang kepada kesepakatan Perikatan Nasional. Tapi bila kita amati pula kita tengok dalam Bersatu ni dia macam ada konflik dalam mind dia sendiri. Dia kerjanya, kita selepas pilihan raya patutnya sebagai parti pembangkang, kerja kita adalah mengawasi kerajaan yang memerintah dan menjadi pembangkang yang berkesan kepada kerajaan. Menegur polisi-polisi kerajaan, memberi panduan-panduan kepada rakyat bagaimana sepatutnya kita nak berhadapan dengan kehidupan dan berhadapan dengan kerajaan yang memerintah. Tapi dalam Bersatu ni, dia macam ada konflik dalaman yang tak berkesudahan. Memecah. Sampai sebahagian besar daripada ahli parlimen yang mewakili Bersatu ni, sama ada dia digantung ataupun dipecat oleh parti dia sendiri. Jadi kita dalam PAS ni, kita pun dah lah Perikatan Nasional ni tak bergerak. Dia pula kerja pecat sama dia je. Jadi akhirnya PAS ni kita mula bergerak. Sebab itu ada cadangan-cadangan daripada dalaman. Kita minta tukar pengurusi Perikatan Nasional. Kebetulan pula satu detik ketika tiba-tiba abah kita ni Tan Sri Muhyiddin ni tak tahulah dia dapat ilham di mana, tiba-tiba ataupun dia memang dah fed up ke tak boleh nak memimpin Perikatan Nasional ni, tiba-tiba dia letak jawatan, tuan-tuan. Dia letak jawatan sebagai pengerusi Perikatan Nasional. Jadi sedang molek lah, tuan-tuan. Bila dia letak, kita pun daripada PAS kita cadang supaya pemimpin kita ambil alih Perikatan Nasional. Alhamdulillah, akhirnya kita dapat Dr. Samsuri, Menteri Besar Negeri Terengganu, seorang pemimpin muda yang mempunyai vision ataupun wawasan yang jelas, mempunyai kepimpinan yang baik, seorang yang mempunyai kelulusan akademik yang sangat baik dan mampu memimpin negeri Terengganu ni sebagai sebuah negeri yang secara perlahan-lahan muncul sebagai sebuah negeri yang berdikari dari sudut ekonominya dan akan muncul sebagai negeri yang mempunyai kekuatan ekonomi yang tersendiri. Kalau dulu Terengganu ni, tuan-tuan, hanya bergantung kepada apa? Kepada royalti minyak daripada kerajaan persekutuan. Ni saya cerita sikit bab kehebatan Dr. Sam kita ni. Terengganu ni kalau di bawah pemerintahan yang terdahulu, hasil dia tak ada lain. Dia hanya fikir nak membangunkan negeri Terengganu. Kenapa? Kerana 1 bilion royalti daripada kerajaan persekutuan. Tapi bila dapat ke PAS, tuan-tuan, penggal pertama Tok Gua Jadi dulu jadi Menteri Besar pun, kita telah menghadapi diskriminasi. Kerajaan persekutuan mula menghadkan wang royalti ni ataupun bayar ke kerajaan negeri, tapi bukan melalui akaun kerajaan negeri, ditakbir oleh kerajaan persekutuan. Ini masalah dia. Jadi bila ini berlaku, alhamdulillah, negeri Terengganu ni dia boleh muncul secara perlahan-lahan sebagai sebuah negeri yang mula berdikari dari sudut ekonominya. Anak-anak syarikat kerajaan negeri muncul sebagai anak-anak syarikat terbaik di peringkat negara. Hasil-hasil negeri dapat dipertingkatkan dari sudut pertaniannya, dari sudut perikanannya. Terengganu mampu menyusun suatu pentadbiran yang cukup baik dan tidak lagi hanya bergantung kepada royalti daripada kerajaan persekutuan. Ini kehebatan Dr. Sam memimpin Terengganu. Dan alhamdulillah, Tok Guru pula memberi keyakinan kepada dia untuk memimpin Perikatan Nasional. Jadi alhamdulillah hari ini dia menjadi pengerusi Perikatan Nasional. Dan adalah lepas itu kita tengok krisis-krisis dalaman yang berlaku sehinggalah kepada keadaan yang ada pada hari ini. Tapi saya sangat yakin, tuan-tuan, selepas selesai masalah dalam Perikatan Nasional ni, kita tengok suatu pergerakan baru sedang berlaku dalam negara. Sebaik sahaja masalah PAS sebut bahawa kita memutuskan hubungan politik dengan Bersatu. Tuan-tuan kena faham, bila kita sebut masalah kita putus hubungan politik ini, bukan kita putus hubungan silaturahim dah. Sebab itu saya malam ni dengan sahabat saya Adun Kuala Sentul ini yang berhormat Saudara Datuk Jasri, saya tak cakap apa-apa yang buruk terhadap dia. Kerana insya-Allah kita masih berhasrat untuk kita terus bersama-sama sebagai sebuah penyatuan ummah melalui Perikatan Nasional.
kecuali sesuatu yang lain berlakulah. Cuma kita putuskan hubungan politik itu kerana apa? Kerana kita lihat dengan apa yang berlaku dalam Bersatu ini, dia tidak mampu untuk menggerakkan Perikatan Nasional ke depan. Alhamdulillah, lepas saja kita sebut kita putus hubungan dengan Bersatu, berlaku suatu himpunan besar di Kelantan. Himpunan yang dipimpin oleh Datuk Seri Hamzah Zainuddin, Riset Malaysia yang dipanggil Riset Malaysia, dan hari ini menubuhkan Parti Wawasan Negara. InsyaAllah akan bergerak bersama-sama dengan kita nantinya untuk berhadapan dengan Pilihan Raya Johor Negeri Sembilan dan berhadapan dengan Pilihan Raya Umum. Kita ada kekuatan, tuan-tuan. Sebab itu, yang berhormat, yang berhormat Tuan Guru kita, dia kata kita kekalkan Datuk Seri Hamzah ini sebagai Ketua Pembangkang. Tuan-tuan, mengekalkan Ketua Pembangkang ini sebenarnya atas apa? Atas sokongan majoriti daripada ahli-ahli parlimen daripada blok pembangkang. Dia bukan dipilih oleh parti. Dia bukan PAS pilih. Dia bukan Bersatu pilih. Dia bukan Perikatan Nasional pilih. Tetapi dia adalah di atas persetujuan majoriti daripada ahli-ahli parlimen yang ada dalam parlimen kita ini di pihak pembangkang memilih untuk mengekalkan Datuk Seri Hamzah Zainuddin sebagai pembangkang. Jadi alhamdulillah, kesan daripada tindakan yang PAS buat itu kita nampak suatu gelombang baru berlaku dalam negara. Berlaku himpunan 20,000 umat di negeri Kelantan Tanah Merah yang dianjurkan oleh Riset Malaysia. Lepas itu semalam berikutnya pula diadakan satu ceramah umum di Negeri Sembilan mengumumkan tentang kemasukan tokoh-tokoh seramai 15 orang menyertai PAS di Seremban Negeri Sembilan. Bila kita sebut tokoh-tokoh ni tuan-tuan, tokoh yang masuk PAS pada malam tersebut terdiri daripada pelbagai latar belakang. Tuan-tuan, dalam PAS ni kalau kata artis masuk PAS ni dia macam pelik sikit lah. Sebab PAS ni parti orang lebih. Parti orang pakai songkok lembek, duduknya di Masjid Surah. Betul tak tuan-tuan? Ini anggapan kita. Tetapi hari ini PAS ni tak dah. PAS ni disertai oleh macam-macam orang. Dan yang menyertai kita di Seremban baru ni, salah seorangnya apa dia tuan-tuan? Salah seorangnya adalah bekas Presiden Finas. Tuan-tuan tahu Finas ni apa dia? Finas ini adalah agensi yang menjaga bidang ataupun kemajuan perfilman dalam negara kita. Orang filem pun masuk PAS dah tuan-tuan. Kalau orang je kedua ni tak masuk PAS, tak tahu nak khabar lah. Jadi itu dia tuan-tuan. Dan yang masuk PAS hari tu dah macam-macam orang. Dan satu ketika saya ingat satu nama besar. Dia ni dulu pernah jadi Pesuruhjaya PAS Negeri Sembilan. Dr. Rosli Yaakob. Dr. Rosli Yaakob ni tuan-tuan, sebelum dia pindah kepada Parti Amanah dulu, PAN dulu, dia sebenarnya adalah Pesuruhjaya PAS Negeri Sembilan. Dia ni juga adalah seorang profesional. Sebelum dia menyertai politik, dia adalah Naib Gubernur Bank Negara. Bukan calang-calang tuan-tuan. Naib Gubernur Bank Negara, kalau tuan-tuan baca harakah sekitar tahun 90-an, tahun 2000 gitu, dia adalah salah seorang kolumnis yang menulis tentang ekonomi dalam kolom harakah ni yang tak putus. Kalau tuan-tuan baca pandangan-pandangan dia, dia hebat dalam bidang ekonomi. Dia juga diambil oleh kerajaan Bangladesh. Pergi ke Bangladesh ni untuk menubuhkan setting satu macam tabung haji di Bangladesh ini. Untuk kepentingan umat Islam Bangladesh untuk menunaikan fardu haji ini, Dr. Rosli Yaakob tuan-tuan. Hebat tuan-tuan, mereka-mereka yang dah datang menyertai PAS. Kemudian Datuk Mukarrabin Mukhtaruddin. Tuan-tuan ingat tak dia ni? Dulu kalau kita pernah tengok sukan berkuda, sukan lasak berkuda kan? Dia lah orangnya tuan-tuan. Daripada pemuda UMNO masuk Bersatu, hari ini Isytihar masuk. Ini antara 15 orang. Macam-macam latar belakang. Dan hari ini di antara sebutan orang ramai. Kenapa rakyat perlu memberikan sokongan kepada PAS? Saya tengok satu podcast. Podcast orang yang berbangsa Cina. Dia sebut tentang kerencaman yang ada dalam kepimpinan PAS. Dia kata apa? Dia kata tak pelik hari ini, dia kata kalau PAS ini insyaAllah menjadi pilihan kepada rakyat Malaysia dan akan mengambil alih teraju kepimpinan negara. Kenapa tuan-tuan? Kerana dia kata dalam PAS ni, dia tengok dalam kepimpinan pemuda PAS ni, dia kata yang ada PhD ni tak tahu berapa orang, dia kata. Yang mereka ni tidak duduk di depan, tapi menjadi pemikir, menjadi think tank, menjadi penyusun kepada parti, bagaimana untuk kita bergerak, bagaimana untuk kita beroleh kejayaan, memimpin negara kita insya-Allah
pada masa-masa akan datang. Ini tuan-tuan yang ada pada PAS. Kemudian kita nak cerita tentang PAS ni tuan-tuan. Saya tak tahulah kalau kita masih lagi tak nak bersama-sama dengan PAS. Daripada dulu dah kita tengok. Kalau di peringkat kampung ni mudah aja analogi saya. Kenapa kita tak nak bersama-sama dengan PAS? PAS ni lah parti yang mengingatkan kita tentang kehidupan selepas mati. Tak ada dah parti lain pada kita. Pada PAS tak ada dah parti selain pada PAS yang ingatkan orang bahawa kita ni hidup atas dunia ni sekejap je. Lepas hidup esok kita akan mati dan kita akan kekal berhadapan dengan Allah Ta'ala untuk menerima apa-apa akibat daripada amalan semasa kita hidup di atas dunia. Sebab itu saya sangat yakin kalau rakyat memberi keyakinan kepada PAS. Masalah dalam negara kita ni masalah yang paling besar, masalah apa tuan-tuan? Kita sebut daripada dulu, masalah apa? Masalah rasuah. Masalah rasuah ni tak mau berhenti. Bertukarlah pemimpin dalam negara kita. Ceritanya tentang apa tuan-tuan? Ceritanya adalah tentang untuk menyelesaikan rasuah dalam negara. PMX ni sebelum dia jadi Perdana Menteri, hari-hari ratiknya untuk menyelesaikan rasuah dalam negara. Tetapi apabila dia menjadi Perdana Menteri, kita tengok kumpulan dia, kawan-kawan dia pun hari ini menjadi cerita yang cukup panas dan sensasi, sama ada di media sosial dan sebagainya, terlibat dengan rasuah. Mula-mula dia ambil seorang yang ada 47 kes tuduhan rasuah jadi timbalan Perdana Menteri dia. Itu mula-mula nak bentuk kerajaan. Lepas itu setelah dia menjadi kerajaan, kita dengar macam-macam cerita tentang penyelewengan yang berlaku di peringkat kerajaan, melibatkan pegawai-pegawai yang ada hubungan dengan Perdana Menteri dan sebagainya. Ini cerita-cerita yang berlega di kalangan masyarakat. Sebab itu saya yakin tuan-tuan nak menyelesaikan masalah ini, kita kena ambil lah pemimpin-pemimpin yang beriman dan bertakwa. Di mana adanya pemimpin yang beriman dan bertakwa ni? Adanya dalam PAS tuan-tuan. Dalam PAS ni mula-mula kamu masuk PAS ni kamu dah diajar dah. Diajar tentang apa tuan-tuan? Diajar tentang dosa dan pahala. Berbuat yang ini akan mendapat pahala, berbuat yang itu akan mendapat dosa. Menipu rakyat berdosa, akibatnya akan masuk neraka. Berbuat baik kepada rakyat, menjadi pemimpin yang adil, akan mendapat balasan yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah sebenarnya tuan-tuan apa yang ada dalam PAS yang sepatutnya menjadi asas kepada kita untuk memilih kepimpinan dalam pilihan raya yang akan datang. Itu dia tuan-tuan pada malam ni saya nak sebut. Jadi kalau kita ni tak boleh lagi nak ajak kawan-kawan kita, sebenarnya yang memenuhi masjid surau siapa tuan-tuan? Kalau bukan orang PAS. Orang PAS lah pada hakikatnya. Kita pergilah tanya di mana-mana masjid, tok imamnya, tok khatibnya, ustaz-ustaz yang mengajarnya. Saya rasa daripada 10, 7 ataupun 6 adalah daripada penyokong PAS, kalau tidak pun jadi ahli PAS. Adalah 3-4 orang yang datang daripada kawan-kawan kita daripada UMNO, bukan tak ada. Saya bukan nak menafikan UMNO ni tak tuan-tuan. UMNO ni ada orang baik juga. Tetapi niat asas kepada pembentukan kumpulan politik itu, asas kita apa dia? Asas kita Quran, hadis, ijma' ulama'. Jadi bila kita buat sesuatu, kita akan balik tengok kepada asas pembentukan parti kita, kumpulan kita, yang menyebabkan kita senantiasa beramanah insya-Allah. Sebab itu tuan-tuan, kita kena dalam pilihan ke-16 ni, kita tak ada pilihan yang lain dah. Kita kena pilih kumpulan daripada PAS Perikatan Nasional untuk mentadbir kerajaan negeri Pahang. Boleh atau tidak tuan-tuan? Saya nak bagi gambaran kepada tuan-tuan. Pahang ni dulu tuan-tuan, sebelum budaya politik PAS ini masuk ke dalam masyarakat, guna gaya pemimpin-pemimpin yang memimpin Pahang ini, kebanyakan daripada pemimpin-pemimpin yang memimpin negeri Pahang ini daripada UMNO Barisan Nasional. Majoriti daripada pemimpin dia kadang-kadang dia dipilih jadi wakil rakyat, tapi dia tak duduk bersama dengan rakyat. Rumah dia pun ada di Kuala Lumpur, rumah dia ada di Kuantan, kadang-kadang rumah dia ada di London. Dia datang jumpa rakyat masa bila? Masa dekat nak pilihan raya, masa dekat nak pemilihan UMNO. Betul tak tuan-tuan? Ketua UMNO tuan-tuan kebanyakannya bukan duduk bersama dengan tuan-tuan. Ketua pemuda Nur menega di Kuala Lumpur, ketua bahagian Nur menega di Pulau Pinang. Balik ketika mana? Ketika nak ada pemilihan UMNO, balik ketika nak diadakan pilihan raya. Memanglah dia banyak duit kan? Sebab dia ada kuasa, kadang-kadang dia manipulasi kuasa dia
untuk mengumpul duit. Tetapi Alhamdulillah, berkat daripada budaya politik yang dibawa oleh PAS, hari ini pemimpin-pemimpin, hatta daripada UMNO pun dia dah ikut kita dah. PAS ni tuan-tuan, dalam pilihan raya ke-13, kita hanya menang 2 kerusi. Tuan-tuan ingat dah lagi. Sebab itu kalau sebaik saja kita putus dengan bersatu, Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang kita Tok Wan, dia komen apa? Dia komen, dia kata PN Tajuk Pahang ni tak ada dah. Dia kata habis dah, kata dia. Lepas ni nampak gayanya, kata dia pengaruh PAS di negeri Pahang ni bungkus, kata dia. Sebab Perikatan Nasional dah pecah, PAS dah pecah dengan bersatu. Itu ulasan awal daripada Tok Wan sebagai Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang. Tapi tuan-tuan, kita juga nak ingatkan Tok Wan, cuba dia ingat balik perkembangan, kemajuan PAS di negeri Pahang ni. Pilihan raya ke-13 kita ada 2 kerusi. Pilihan raya ke-14 kita ada berapa kerusi tuan-tuan? Kita dah jadi 8 kerusi. Pilihan raya ke-15 kita jadi 15 kerusi, campur 2 kerusi daripada bersatu, kita jadi 17 kerusi. Sama dengan UMNO Barisan Nasional. Graf kenaikan kerusi kita gini, mencanak naik. Dan insyaAllah pilihan raya ke-16 esok kita akan ambil alih teraju kerajaan negeri Pahang. Yang huyuk itu bukannya Perikatan Nasional, tapi yang huyuk itu Barisan Nasional. Setuju tak tuan-tuan? Ini bendanya tuan-tuan, saya nak sebut. Budaya politik yang PAS bawa ni tuan-tuan, sekarang ni diikuti oleh pemimpin-pemimpin di sepihak kerajaan. Kalau dulu mana ada pemimpin kerajaan ni datang ke pintu-pintu rumah rakyat, ada? Tak ada tuan-tuan. Hari ni berkat daripada usaha yang dibuat oleh PAS, pemimpin PAS ni, Ustaz tengok Ustaz Rosli Jabar yang memimpin Dun Tanjung Lupu. Saban hari dia buat ziarah kepada rakyat dia. Dia bawa apa yang patut kepada rakyat dia. Walaupun koma ni tak ada peruntukan, tapi koma ikhtiar lah juga. Kumpul lah dana-dana derma daripada kawan-kawan. Kita kumpul lah sahabat-sahabat yang berjuang ni, bagi sikit seorang duit ke YB. Koma ni YB. Tapi yang beri duit koma, bukan koma beri duit ke rakyat tak. Rakyat beri duit ke koma untuk bagi kepada rakyat yang susah. Ini kelebihan PAS tuan-tuan. Tak jumpa dalam parti lain. Tak ada. Dalam PAS je ada. Pengikut PAS beri duit kepada pemimpin untuk menyantuni rakyat yang susah. Tak ada dalam kumpulan parti politik yang lain. Tapi budaya ini akhirnya menyerap dalam masyarakat. Nak kena minum air sikit. Banyak lagi dah. Minum air sikit tuan-tuan. Sebab takut panjang lagi ceramah orang. Rasa nak berhenti dah. Sebab ada 47 orang rupanya tengok-tengok. Dekat dah sejam walaupun tak sampai lagi kan. Tapi tuan-tuan, saya nak cerita pasal budaya tadi. Orang PAS lah sebenarnya yang bawa budaya yang berhormat mesra rakyat. Sebahagian besar daripada pemimpin PAS ni yang dipilih jadi pemimpin ni, semua duduk dengan rakyat. Ustaz Mujib, dia tak lari, dia duduk di Cenong, duduk di Pondok. Bila hari boleh jumpa rakyat dia. YBPN duduk di Kuala Lumpur. Mulanya duduk Kuala Lumpur, menang balik ke Luik. Bila hari orang Luik boleh ngadak dia, boleh minum teh dengan dia. Lepas itu Datuk Seri Dr. Ismail Muttalib ni, walaupun dia UMNO dulu-dulunya, tapi dia ada sifat pemimpin PAS macam disebut daripada mula tadi. Dia duduk di Maran, dia tak lari duduk Kuala Lumpur. Ada rumah di Kuala Lumpur, tapi dia banyak masa di Maran. Ini budaya yang PAS terapkan. Kemudian kita ziarah rakyat, kita santuni rakyat. Hari ni UMNO bila dia nengok gitu, dia takut dia nak kalah. Dalam pilihan ke-16 ni dia buat dah gitu juga tuan-tuan. Betul tak? Sekarang ni dia bagi barang BN, Bakti Negeri. Dapat tak lagi ni? Dapat lagi? Dapat lagi? Tak dapat? Tak dapat, mana ada benda tak betul. Sebab saya kata bukan benda. Sekarang ni dia dapat 15,000 seminggu tuan-tuan. Itu yang bila Salman buat cerita tu, tapi ayat dia sensasi sikit, kena panggil polis dia. Saya cerita tak sensasi, saya cerita molek-molek je. Jadi insyaAllah polis tak panggil saya. Mudah-mudahan lah kan. Kalau dia panggil juga nak buat macam mana ya. Yang ini saya nak sebutnya. Sekarang ni sampai ke kerajaan negeri ni, dia nak berhadapan dengan PAS ni, beri peruntukan ke kamu memang dia tak berilah. Itu saya malas nak ulas dah. Sebab dia kabur kamu ni ngemeh nak duit dia. Dah, kamu tak ngemeh nak duit dia. Tapi dari segi demokrasinya, sepatutnya itu hak kamu. Hak yang sepatutnya diberi kepada wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat. Itu dari sudut demokrasi.
Tapi tak apalah, walaupun Tuanku Sultan bertitah dalam Dewan, walaupun macam-macam pihak mengingatkan supaya demokrasi ini dilaksanakan dengan lebih adil di negeri Pahang, tapi kamu bukan tak dapat lalu, peruntukan dapat, tapi tak berpadanan, tuan-tuan. Nak sebutnya, saya malah ulah dah banyak kali saya ulah tentang peruntukan yang diberi kepada pembangkang. Tapi di pihak dia, tuan-tuan, yang terakhir ni dia bagi 15,000 seminggu, tuan-tuan. 15,000 dalam bentuk barangan. Barangan tu pula dia buat dalam kotak. Pada kotak tu ditulis Bakti Negeri, BN. Tuan-tuan pernah tengok dah lagi ni? Tak tengok lagi? Tak tengok lagi orang jengka dua ni ketinggalan lah. Tempat lain dia beri belaka. Tak dapat lagi. Itu saya nak sebut gini je. Saya nak sebut sepatutnya dengan 15,000 seminggu yang diberi dalam bentuk barangan ini, tak ada rakyat negeri Pahang ni hak tak dapat. Patutnya lah. 15,000 seminggu, tuan-tuan. 16,000 sebulan. 15,000 seminggu ini beli barang RM50. RM50 ubah dalam kotak yang ada cap Bakti Negeri BN. Dia pilih perkataan Bakti Negeri itu sebab nak serupa dengan Barisan Nasional lah. Dia ingat rakyat tak reti, rakyat reti. Nipu atas darat gitu. Rakyat pandai, tapi tak apalah, orang bagi kita ambil. Tu guna Aziz pesan kan. Kalau beri barang, beri gula godeng, beri kain pakai, beri kepiau bawa ke masjid kan. Tak ada masalah kan, sebab hak rakyat. Tapi kita nak sebutnya, inilah dianya, dia beri 15,000 seminggu, suruh agih kepada seluruh rakyat. Jadi kita nak pesan kepada rakyat negeri Pahang, saya tak kisah, dia bagilah, nak bagi ke penyelaras ke, nak bagi ke siapa ke. Yang penting apa dia, tuan-tuan? Yang penting akhirnya agihan itu benar-benar sampai kepada rakyat secara adil dan telus, seperti mana yang telah diperuntukkan. Ini kita nak ingatkan kepada rakyat. Dan tuan-tuan, ada orang UMNO pesan ke saya, kata dia apa dia? Kata dia, mungkinlah orang UMNO ni dia iri ke, kerana dia tak dapat ngedor ke, ataupun dia bukan daripada kumpulan hak dapat nak tolong beli barang ke. Dia pesan benda, dia kata kotak tu harga dia dalam barang tu patutnya RM50, kata dia. Kalau sampai ke rumah kita buka kotak tu tengok, dia kata, entah tak sampai RM50. Ini gen dia ngabak ke kita, bukan kita. Gen dia ngabak, maknanya amalan dia ni daripada dulu, benda-benda yang berciri begini ni berlaku dalam kumpulan dia. Ini kita nak sebut kan. Saya tak nuduh lah, kawan-kawan saya nuduh pula dah. Tapi cerita-cerita ni masyhur dan tersebar di kalangan rakyat, bahawa inilah amalan yang berlaku. Kadang-kadang pek sumbangan banjir pun sampai pula taruh di rumah kan. Itu belum kita cerita hak beras bakar tadi. Tapi malah ceritalah marah. Tapi tak apalah, ini benda-benda yang berlaku dalam negeri kita faham sangat, tuan-tuan. Jadi kawan-kawan saya dia pesan, dia kata, kalau dapat barang Bakti Negeri terbuka kotak tertengok, dia kata, badai-badai lah barang dalam tu, patutnya RM50. Kalau tak cukup RM50, kata dia, bolehlah kita bersuara-bersuara. Supaya agihan ini sampai secara adil dan sempurna kepada rakyat. Pastikan setiap daripada kita, kalau boleh, orang terutama kalangan yang memerlukan, dapat sampai sumbangan ini, tak kira dia daripada kumpulan politik yang mana, dia UMNO ke, dia PAS ke, dia Bersatu ke, asal dia orang yang memerlukan, sepatutnya agihan ini sampai kepada mereka. Saya ni, dari sudut itu saya tak kisah sangat. Dia nak bagi sada dia ke macam mana ke, tapi yang penting kebajikan rakyat mesti diletakkan di tempat nombor satu, pastikan rakyat beroleh kebajikan yang terbaik. Dan daripada cerita-cerita yang saya sebut tadi, tuan-tuan, mudah-mudahan kita mendapat suatu kepahaman bahawa negeri ini memerlukan suatu kepimpinan yang benar-benar telus, adil dan jujur dalam pilihan raya ke-16 nanti untuk mengambil alih teraju kepimpinan kerajaan negeri Pahang. Kita cerita sikit pasal sidang DUN. Dalam sidang DUN ini, alhamdulillah, sebab tajuk tadi ceramah pasca sidang DUN, kena ceritalah sikit-sikit. Jadi saya nak sebut rata-ratanya semua pemimpin kita ni mewakili rakyat, menyampaikan pandangan-pandangan kepada kerajaan negeri untuk menambah baik khidmat kepada kerajaan negeri Pahang. Saya sendiri antara yang saya tegur dalam sidang DUN yang terbaru. Saya kata negeri Pahang ni pembangunan ekonominya hanya tertumpu di Kuantan je. Sedangkan daerah-daerah lain terbiar. Kuantan ni segala benda ditumpukkan di Kuantan. Beri ke Kuantan Melaka, hatta rakyat negeri Pahang ni berapa peratus, lebih daripada 50% nuan berkumpul di Kuantan kerana punca ekonominya ada di Kuantan. Apakah kerajaan negeri tak boleh untuk menyebarkan kekayaan negeri ini ke seluruh daerah di seluruh negeri Pahang supaya dia seimbang?
dan rakyat mendapat layanan yang sama rata, khidmat publik, perkhidmatan awam yang sama baik, sama ada di Kuantan, di Temerloh, di Lipih, di Maran, di mana-mana. Dapat khidmat yang terbaik daripada kerajaan. Bukan hanya ditumpukan di satu-satu tempat. Kemudian juga dalam sidang DUN ini, antaranya pesanan daripada ke bawah Duli Paduka Mulia Tengku Mahkota Pahang. Dia sebut tentang apa dia? Dia sebut tentang perlunya pemimpin-pemimpin ini sentiasa turun dan bersama-sama dengan rakyat. Jangan sehingga masalah-masalah yang kecil, antaranya seperti longkang pecah, masalah seperti hari ini, masalah besar saya tak tahulah di jengka 2, saya pun sebut dalam sidang DUN tu, masalah binatang haiwan liar yang menjadi ancaman kepada penduduk. Di jengka 2 ni saya tak tahu. Banyak tak ke jengka 2 ni? Banyak ke tak banyak? Kalau kampung saya penuh ke? Tak boleh nak nyongoi buah durian. Reti tak orang jengka 2 nyongoi? Reti tak? Tak boleh nak nyongoi buah durian. Saya juga tegur kerajaan negeri. Saya kata, sebab ada orang cerita ke saya. Dia cerita apa? Dia cerita kata dia kadang-kadang macam seolah-olahnya pihak berkuasa bahagian penjagaan haiwan liar ni. Dia kata dia tangkap binatang-binatang liar yang berkeliaran di bandar-bandar. Contoh ke banyak di bandar Kuantan, ke banyak di tempat-tempat awam ni, tangkap banyak-banyak, lepas ke kawasan kampung, kata dia. Ini jadi masalah. Berkumpul lah ke ni kampung, habislah durian kita, pisang kita, segala benda ada sikit di kampung-kampung, habis bahan dia ke. Betul tak tuan-tuan? Ini masalah rakyat. Kemudian masalah anjing liar yang tidak dapat ditangani oleh PBT dengan baik. Di mana-mana terdapat anjing liar yang berkeliaran, bukan sahaja mendatangkan masalah kepada rakyat, kadang-kadang juga ancaman keselamatan kepada rakyat. Ini perkara-perkara kecil lah yang saya sebut kepada kerajaan negeri supaya diberi perhatian. Dan Alhamdulillah, puratanya semua pemimpin-pemimpin yang mewakili PAH ini, kita bercakap, memberi teguran-teguran yang membina kepada kerajaan negeri untuk menjadikan kerajaan kita ini lebih baik, dan insyaAllah untuk memastikan kerajaan negeri Pahang ini lebih baik pada masa-masa akan datang. Tuan-tuan, kena pilih PAS Perikatan Nasional dalam pilihan raya akan datang. Boleh atau tidak? Kalau dah boleh, kira jadilah ceramah malam ni, InsyaAllah. Terima kasih yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kelemahan terkasar bahasa dan sebagainya, saya mohon ampun dan maaf. Wallahu a'lam, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.